Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Satu lagi pendedahan paling menarik dibuat oleh Anwar Ibrahim hari ini. Ianya berkaitan dengan kroni dan siapa yang menghancurkan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim mengambil keputusan membuat pendedahan ini, kita semua bersyukur dan berterima kasih. Kerana isu kroni di Malaysia ini sudah lama diperkatakan oleh netizen. Kroni sudah lama menjadi barah dalam negara kita. Bahkan ramai yang mengatakan bahawa tindakan Anwar Ibrahim tegas di dalam menangani isu rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penghapusan penyebaran kekayaan melalui kroni-kroni adalah tindakan yang paling hebat sekali. Ramai menyatakan tindakan ini amat tidak disenangi oleh golongan-golongan yang suka mengayakan kroni. Hari ini pula, Anwar Ibrahim sekali lagi mengatakan kroni jahanamkan syarikat. Keputusan tak telus dalam pentadbiran dahulu. Saudara-saudara sekalian, memang terbukti kroni inilah yang menghancurkan, bukan sekadar syarikat, bukan sekadar syarikat yang boleh dijahanamkan oleh kroni. Kroni juga boleh menjahanamkan satu negara. Bayangkan kalau kroni itu adalah kroni yang bodoh-bodoh, yang mana tidak mampu sebenarnya melaksanakan sesuatu projek, sesuatu pentadbiran, sesuatu jawatan dan tanggungjawab. Tapi kerana kroni, kerana ada hubungan kroni, maka apa yang terjadi? Dilantik juga, diberi juga apa-apa projek atau lantikan jawatan, walhal tidak layak sama sekali. Apa yang terjadi? Hancurlah negara syarikat tersebut. Jadi, kita sepatutnya bukan mahu menentang Anwar Ibrahim. Kita sepatutnya menyokong tindakan Anwar Ibrahim ini. Bagi mereka yang tidak suka dengan perkataan kroni yang seringkali diutarakan oleh Anwar Ibrahim, mungkin anda adalah orang yang suka dengan kroni. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sekali lagi digemparkan dengan pendedahan daripada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Apabila beliau menemplak keputusan tidak telus pentadbiran terdahulu yang memberi peluang kepada beberapa kroni menjahanamkan sesebuah syarikat, terutamanya syarikat yang menjadi simbol dan kebanggaan negara seperti Malaysia Airlines. Kadang-kadang keputusan politik atau negara yang tidak telus memberikan peluang kepada satu-satu kroni menjahanamkan suatu syarikat yang dibanggakan, kata Anwar Ibrahim. Sekarang ini penerbangan Malaysia Airlines sedang di dalam keadaan yang agak mendukacitakan. Terpaksa dicari jalan oleh kerajaan untuk cuba diselamatkan. Kata Anwar Ibrahim lagi, oleh kerana kesilapan itu, syarikat tersebut terbeban kepada kita sehingga kini, katanya menerusi ucapannya pada majlis sambutan ulang tahun ke-30 Khazanah Nasional Berhad di Kuala Lumpur hari ini. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, keputusan yang dibuat atas niat untuk mempertahankan kepentingan beberapa kroni itu telah meminggirkan kepentingan negara serta rakyat. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata, usaha untuk memulihkan syarikat penerbangan negara itu telah pun dimulakan oleh Khazanah Nasional. Saya ucapkan tahniah kepada Khazanah, tetapi ia mengambil masa. Bagi kerajaan, hampir setiap minggu dalam mesyuarat Jemaah Menteri, kita bicara soal pemulihan dan reformasi. Bagaimana untuk membantu menyelamatkan institusi negara, kata Anwar. Anwar berkata kerajaan komited sepenuhnya untuk memastikan kejayaan syarikat penerbangan itu kerana ia adalah syarikat penerbangan nasional negara dan perlu bangkit kembali untuk meneruskan perkhidmatan yang cemerlang, kata Anwar. Selain itu, beliau turut memuji syarikat lain di bawah kelolaan Khazanah yang mencapai kejayaan di luar negara seperti Malaysia Airports Holding Berhad (MAHB),
yang memiliki lapangan terbang Istanbul Sabiha Gökçen International di Turki. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Turki, kata Anwar Ibrahim, beliau menyebut akan keyakinannya terhadap syarikat MHB untuk mengendalikan dan mengurus lapangan terbang penting di Istanbul. Ini menunjukkan keupayaan syarikat-syarikat di bawah kelolaan Hazana, katanya. Anwar juga berkata dalam era pasca normal yang dicirikan kekacauan, kerumitan dan pencanggahan, Malaysia perlu memacu gerakan reformasi yang lebih segar dan segera selari dengan hasrat ekonomi madani untuk terus maju ke hadapan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. SG4, mana tokoh pemikir dalam pembangkang? Baru-baru ini, negeri pembangkang, umum mereka dah tubuhkan syarikat SG4 bagi hasil sama rata pada negeri pembangkang. Konsep ini hadir sebab negeri-negeri ini memiliki peratusan milikan yang sama, iaitu 25% masing-masing. Sekali pandang nampak macam adil, tapi ada kelemahan besar. Pertama sekali, saya tidak percaya dengan campur aduk politik dan bisnes. Perkara ini mewujudkan konflik pada masa depan, berpunca dari ketidaksamaan atau ketidaksefahaman politik. Mineral unsur nadir bumi (REE) adalah antara hasil yang dijangka akan memberi pulangan lumayan kepada SG4. Namun mereka kata mereka tidak menjual raw material. Mereka nak jual yang sudah diproses, sebab nilainya akan meningkat berkali ganda. Tapi kena faham juga, bukan semua negeri yang akan boleh bagi sumbangan dan produktiviti yang sama dalam aktiviti menjana hasil ini. Ada negeri yang bajet tahunan dia hampir 2 bilion ringgit dan ada negeri yang bajet dia hanya 300 juta ringgit. Kalaulah hasil atau untung dibagi sama rata, maksudnya secara komparatif, negeri yang paling dapat untung adalah negeri yang paling kecil, paling kurang penduduk, paling kurang produktiviti, tapi tetap dapat kongsi hasil yang sama rata. Jadi, walau ia nampak macam adil, tapi dari segi praktikal ia tetap tidak adil. Kedua, sekarang ni negeri pembangkang 4 negeri ini bergabung, tapi politik adalah dinamik. Kena ingat ya, bila nak proses REE ini jadi high value added goods, kena ada pelaburan yang tinggi. Pelaburan yang tinggi ada returns on investment (ROI) yang akan ambil masa bertahun-tahun sebelum jadi positif. Pada masa ia jadi positif, PRU berlaku dan 4 negeri pembangkang ini daripada 4 jadi 2 sebab vote swing ataupun perpecahan politik berlaku. Adakah untung masih nak diberikan kepada negeri-negeri yang tak lagi jadi negeri pembangkang? Walhal negeri ini dah ada shareholding persen yang sama dan mereka dah tunggu bertahun sebelum ROI jadi positif. Adakah bermaksud mereka nak kena jual share mereka sebab mereka bukan lagi negeri pembangkang? Macam mana pula? Ada lagi satu PRU, kemudian negeri pembangkang jadi satu negeri pula, dan negeri paling banyak keluarkan REE paling banyak sudah tidak lagi jadi negeri pembangkang. Bisnes yang baik dan berdaya saing perlulah kompetitif dan kena keluar dari kepentingan politik. Last but not least, jangan salah faham maksud saya ya. Tun Mahathir adalah seorang yang hebat dan berpengalaman. Tapi takkanlah dalam negeri pembangkang sebanyak 4 negeri ini, tak ada tokoh dari mereka sendiri boleh diharapkan untuk jadi lead projek ini. Mana tokoh-tokoh hebat dan pemikir dalam pembangkang? Ini persoalan besar. Kenapa harus juga Tun Mahathir yang dah terlalu tua, yang dah kalah politik, tiada kerusi, yang sudah dikata tidak relevan lagi, itu pula yang diambil. Di mana perginya pemikir dalam parti pembangkang? Sekian dulu share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Perlis akan turut dicutikan juga? Kenapa pula perlu dicutikan? Isunya ialah apabila Dr. Akmal Saleh buat satu persoalan kepada PAS, tak nak minta Menteri Besar Kedah, Perlis dicutikan juga ke? Apa isunya sehingga perkara ini timbul? Pemuda UMNO mahu PAS menjawab persoalan sama ada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur dan Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli yang terpalit dengan kes mahkamah dan siasatan oleh SPRM perlu dicutikan atau tidak. Ketuanya Dr. Akmal Saleh melemparkan soalan itu susulan kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi harus diberikan cuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas terhadap dirinya sehingga selesai. Itulah orang kata. PAS ni kadang-kadang berikan kenyataan yang tidak pikir-pikir panjang dulu. Selalu tembak kaki sendiri. Mau tembak orang tapi rupa-rupanya menembak hidung sendiri. Meludah ke langit kena muka sendiri. PAS lupa bahawa mereka tidak lagi sebersih-bersihnya seperti dahulu. PAS kini sudah ramai masuk dalam kluster mahkamah. Paling teruk sekali, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sudah masuk dalam kluster mahkamah. Dan juga Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Perlis, juga keluarga pemimpin-pemimpin PAS juga ada yang kini disiasat. Jadi sejauh mana apa yang dicakap oleh Tuan Ibrahim ini sudah difikirkan sedalam-dalamnya. Sehingga apabila dia cuba mengajar UMNO supaya UMNO merehatkan Zahid Hamidi daripada menjalankan tugas, diberikan cuti bagi memberi laluan kepada siasatan bebas, kini mereka pula ditanya semula. Itu yang kita kata tadi, nak kenakan orang sendiri pula kena. Adakah Menteri Besar Kedah dan Menteri Besar Perlis juga akan dicutikan? Itu pun perlu ditanya. Kalau PAS juga memberikan cuti kepada Menteri Besar Kedah dan Menteri Besar Perlis, maknanya Zahid Hamidi juga perlu cuti. Kata Akmal Saleh nak tanya pada YB Tuan Ibrahim Tuan Man juga. Sebelum minta Datuk Seri Zahid Hamidi dicutikan, tak nak minta Menteri Besar Kedah dan Menteri Besar Perlis dicutikan juga ke? Soal beliau. Masing-masing pun ada kes yang disiasat dan sedang didakwa di mahkamah, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam Tuan Ibrahim mengalu-alukan sikap terbuka Zahid berhubung siasatan terbuka susulan laporan polis. Pemuda bersatu yang mendakwa dirinya memperdaya dan mengelirukan yang di Pertuan Agong sebelum ini. Bagaimanapun kata pemimpin PAS itu, tidak mungkin seseorang dapat disiasat sepenuhnya ketika masih memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Katanya, persoalan utama apakah hasil selepas siasatan, sedangkan 47 kes rasuah Zahid sebelum ini juga telah ditarik balik. Mengulas lanjut, Akmal mempertikaikan desakan PAS yang mahu pemimpin kerajaan direhatkan tetapi tidak kepada pemimpinnya yang juga dalam keadaan yang sama. Kata orang lain, boleh. Kata orang lain boleh, tetapi dekat geng sendiri tak boleh, soal Akmal Saleh lagi. Pada 18 Julai 2023, Sanusi didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut tindakan Sultan berhubung tindakan Sultan Selangor melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk dibicarakan. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu, Muhammad Sanusi yang juga adun sanglang pada Mei lalu ditahan SPRM Putrajaya. Sementara itu, Muhammad Syukri yang juga adun sanglang pada Mei lalu ditahan SPRM Putrajaya selama 9 jam untuk dirakam keterangannya berhubung dakwaan salah guna kuasa. Dua komen daripada netizen berkait isu ini ialah, kat orang
boleh pula, kat dia sendiri tak boleh. Purple Mouse kata itu sebab report polis pasal SD. Pasal Said ni konon menipu Agong tu kerja bodoh dan sia-sia dari Bersatu. Ini bukan apa, hanya tindak balas hati sakit apabila Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin didakwa di mahkamah kerana menghina Agong. Satu lagi, hati pedih dengan kekalahan di Nenggiri, kubur PAS di Kelantan sendiri. Maknanya ini hanya untuk tutup malu atau sebagai respon, tak lebih daripada itu, kata Purple Mouse. Green Cheetah atau Greenfish 2455 kata, well said, Ketua Pemuda UMNO. Please protect your president. Well support you all out, kata Greenfish. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Apa jadi jika SG4? Apa jadi pada SG4 jika PAS tumbang di Kedah, Terengganu dan Perlis? Beberapa netizen memberikan komen dalam ruangan komen ini. Sanusi okey ke? Itu persoalan netizen. Syarikat SG4, kata Purple Mouse, adalah syarikat politik. Ianya bukan syarikat untuk perniagaan. Walaupun mereka kata itu peluang perniagaan, tapi sebenarnya ia hanyalah bermotif politik. Tak tahu apa wawasannya, apa perspektifnya. Apatah lagi Atok 99 tahun, Tuan Penasihat 25%-nya. Kata Ahmad Nispu, apa yang hendak dibisneskan tak tahulah, kata Purple Mouse. Kerana dalam 4 buah negeri ini, semua orang tahu 4 buah kerajaan negeri pimpinan Perikatan Nasional PAS ini mempunyai perspektif yang agak mundur. Saudara-saudara sekalian, apa jadi dengan SG4 jika PAS tumbang di Kedah, Terengganu atau Perlis? Tiada yang mustahil dalam dunia politik. Mungkin mereka rasa Kedah, Terengganu dan Perlis itu sudah terlalu kuat untuk PAS dan Perikatan Nasional. Tapi belum tentu sebenarnya. Seorang anggota kerja Majlis Tertinggi UMNO hari ini tampil mempersoalkan. Beliau mempersoalkan nasib syarikat SG4 Group Sdn Bhd jika Kerajaan Negeri Perikatan Nasional PN tumbang di 1 atau 2 negeri yang menubuhkannya. Menurut Muhammad Puad Zarkasi, perkara itu tidak mustahil dan mendakwa langkah itu bukan untuk membantu mana-mana negeri tetapi hanya bermotifkan politik. Itulah yang disebut oleh Sanusi Maknur, bukan oleh Puad Zarkasi. Puad kata, apa akan jadi kepada syarikat SG4 jika 1 atau 2 kerajaan negeri PN bertukar tangan? Terengganu, Kedah dan Perlis bukan mustahil dirampas semula oleh Barisan Nasional, kata Puad Zarkasi. Adakah selepas daripada memikirkan sedalam-dalamnya, ada antara menteri besar ini yang akan menarik diri daripada SG4? Kerana objektif SG4 kononnya ingin berkongsikan kekayaan secara saksama. Yang menjadi persoalan Puad juga ialah sejauh mana Sanusi sanggup untuk berkongsi kekayaan Kedah dengan negeri-negeri lain. Sedangkan isu air telah pun menjadi isu besar apabila Sanusi kata sejak Tuhan cipta dunia ini Kedah dah rugi gara-gara airnya mengalir dan digunakan oleh Pulau Pinang. Kata Puad lagi akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham dan lembaga pengarah. Tidak pernah 4 negeri berkongsi buat satu syarikat, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam, Ketua Panel Penasihat SG4 Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengambil langkah bersama untuk berkongsi kekayaan dengan membentuk SG4. Netizen kata, kenapa Dr. Mahathir yang mengumumkan inisiatif ini? Kenapa bukan Muhyiddin? Di mana Muhyiddin sebagai pengurusi Perikatan Nasional? Tiba-tiba pula Mahathir pula yang mengumumkan, seakan-akan Mahathir kini lebih besar pangkatnya daripada orang-orang yang ada di Perikatan Nasional. Dia pula yang umum kerjasama Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dalam berkongsi kekayaan ini.
Kata Mahathir, setiap satu negeri akan memiliki kepentingan yang sama dalam syarikat tersebut. Menurut Mahathir, syarikat itu dimiliki 25% oleh setiap negeri, supaya negeri yang ketinggal jauh pun seperti Perlis boleh mendapat hasil. Malah katanya keuntungan dalam SG4 akan diagihkan secara saksama. Itu kata mereka baru mula. Nanti akhirnya, tak tahulah apa yang akan jadi. Mengulas lanjut, Puan secara sinis menyindir Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknor yang didakwanya tidak suka berkongsi. Sanusi pula, kata Puan, tidak suka kongsi-kongsi. Takut nanti Sanusi kata Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Justru penubuhan syarikat SG4 ini bermotif politik, bukan perniagaan. Apalagi penasehatnya ialah Tun Dr. Mahathir, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang hangat ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan bangganya, konon Perikatan Nasional mengumumkan bahwa 4 buah negeri yang dikuasai Perikatan Nasional bakal menjadi berjaya, bakal menjadi hebat kerana adanya SG4. Rupa-rupanya, saudara-saudara sekalian, timbul satu persoalan besar melalui pelaksanaan SG4 ini. Belum lagi dimulakan, sudah banyak ura-ura, sudah banyak aura negatif mula timbul daripada pelaksanaan SG4 ini. Menurut apa yang dinyatakan oleh Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, salah satu objektif kepada penubuhan pelaksanaan SG4 ialah perkongsian kekayaan antara 4 buah negeri ini. Netizen mula dapat menghidu. Kata mereka, siapa antara 4 negeri ini yang benar-benar ikhlas untuk berkongsi kekayaan, khususnya daripada para rakyat yang ada di negeri tersebut. Persoalan pertama yang paling kritikal ialah pasti tertuju kepada Panglima Perang Perikatan Nasional Sanusi Maknor. Sudah tentu tiada yang sanggup untuk berkongsi secara total kekayaan negeri mereka. Mungkin pemimpin mau, tapi mungkin rakyat belum tentu mahu. Ini boleh dikata seperti juga berkongsi kekayaan walaupun mereka lebih kaya. Sanggupkah Sanusi berkongsi dalam SG4? Dipetik daripada Harapan Daily. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puat Zarkasi hari ini sekali lagi mempersoalkan sama ada Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor sedia berkongsi dengan 3 kerajaan negeri lain di bawah SG4. Itu persoalan paling besar. Kerana ada yang mengatakan antara 4 buah negeri yang paling kaya dikuasai oleh Perikatan Nasional ialah Sanusi Maknor, negeri Kedah. Sanggupkah Kedah melalui pengerusinya berkongsi kekayaan dengan 3 buah negeri lagi daripada PAS? Apa yang akan jadi kepada syarikat SG4 jika 1 atau 2 kerajaan negeri PN bertukar tangan? Beliau menyoal menerusi laman Facebook. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Katakanlah, dalam masa terdekat ini, katakanlah Perlis berjaya dirampas semula oleh Parti Barisan Nasional atau Kerajaan Perpaduan, atau Kedah yang berjaya dirampas semula oleh Kerajaan Perpaduan. Sanggupkah lagi SG4 diteruskan? Ataupun ia hanya sekadar retorik semata-mata? Paling besar sekali pertanyaan yang cuba netizen ingin sampaikan ialah, apa jadi dengan SG4 kalau tiba-tiba Tun Mahathir meninggal dunia? Ramai yang mengatakan bahwa Tun Mahathir Mohamad sudah terlalu tua untuk menjadi penasihat kepada SG4. Kalau tiba-tiba Tun Mahathir Mohamad meninggal dunia, adakah SG4 akan diteruskan atau mati di tengah jalan atau dibawa bersama oleh Tun Mahathir Mohamad? Itu persoalan besar. Saudara, Terengganu, Kedah dan juga Perlis bukan mustahil dirampas semula oleh Barisan Nasional. Yang paling penting,
yang bakal mungkin besar kemungkinan berjadi rampas oleh Barisan Nasional ialah Kedah dan Perlis. Apa jadi dengan SG4? Jangan-jangan hanya jadi SG2. Akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham dan lembaga pengarah. Tidak pernah 4 negeri berkongsi buat satu syarikat, kata Puad. Sanusi pula tidak suka kongsi-kongsi. Takut Sanusi kata, Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Justru penubuhan syarikat SG4 ini bermotif politik bukan perniagaan. Apalagi penasihatnya adalah Tun Mahathir. Persoalan tersebut dilontarkan kerana kerajaan Kedah pimpinan Sanusi akan menyaman Pulau Pinang dalam isu tuntutan caj air mentah. Bayangkan, Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Tak tahulah berapa Sanusi dilaporkan sebagai berkata. SG4 ialah syarikat sendirian berhad yang ditubuhkan secara bersama oleh 4 kerajaan negeri pimpinan Perikatan Nasional yang akan berkongsi hasil. Ia akan berkongsi hasil sumber ekonomi secara saksama melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis meskipun sumber seperti nadir bumi tidak sama rata. Apa pendapat anda semua tentang isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda.